Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa zalika ad-dinul qayyimah. Tidak ada satu pun perintah yang Allah perintahkan dalam hidup kamu wahai manusia, kecuali perintah tersebut bertujuan untuk menjadikan diri kamu hamba kepada Allah, dalam keadaan kamu ikhlas dalam beragama, bersihnya kamu daripada perkara yang syirik, wa yuqimus shalah, kamu diminta supaya mendirikan sembahyang, wa yu'tuz zakah, dan kamu diminta supaya menunaikan zakat, wa zalika ad-dinul qayyimah, itulah agama yang paling lurus yang Allah sediakan dalam hidup kamu, yakni Islam. Surah Al-Bayyinah ayat yang ke-8. Para hadirin yang dihormati sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga pada Allah di atas nikmat panjangnya umur yang Allah kurniakan pada kita ini. Di saat mana kita tahu bahawa tak pernah berlaku dalam sejarah Malaysia kita ini Allah matikan manusia seramai ini. Mati lebih kurang 32,000 manusia yang mati. Seluruh dunia ni mati seramai lebih kurang 6 juta manusia yang mati, disebabkan yang disebutkan dengan ujian pandemik yang kita lalui ini sendiri. Syukurnya pada Allah, dalam jumlah yang mati itu nama kita tak tersenarai. Bahkan Allah bagi peluang untuk kita datang pada pagi yang baik ini, untuk kita nak sama-sama membekali lagi perjalanan hidup kita. Yang kita tahu bahawa dalam hidup kita ini kita perlu berbekal, kerana kita ini akan melalui satu perjalanan yang jauh lebih besar di hadapan nanti. Kita semua sedia maklum bahawa kalaulah kita tak ada bekalan, kita akan jadi dalam keadaan kekecewaan pada masa yang akan datang nanti. Orang yang nak berjalan ke mana-mana pun dia kena mesti ada bekalan. Kita di atas dunia ni pun sama juga. Bila kita nak berjalan yang disebut dengan kita nak pergi ke Kuala Lumpur, misal contohnya, mesti kita ada bekalan kita. Kita nak pergi yang disebut ke Mekah, kita bawa bekalan duit kita dan sebagainya. Ada tempat yang kita nak pergi dalam hidup kita ini, iaitu yang disebut dengan akhirat. Bila kita nak pergi ke akhirat, maka kita perlu berbekal. Berbekal dalam hidup kita ini sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran. Banyak kali Allah sebut, wa tazawwadu, berbekallah kamu. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekalan dalam hidup kamu ialah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu pada diri kita ini, kita diajar supaya sentiasa dalam hidup kita ni menambahkan bekalan. Kalau kita tanya bekalan apa dalam hidup kita ni perlu kita bekal, yang kebanyakan di kalangan kita ini, dia nampak bekalan dalam hidup dia ni dengan bentuk harta benda. Kebanyakan kita nampak dalam hidup kita ni bekalan yang disebut dengan makanan. Perjalanan atas dunia ni bekalan yang kita biasa nampak demikian.
Tapi dalam Islam dia tak ajar bekalan itu pada diri kita. Kalau kita tanyalah di kalangan kita ni kan, setiap kali mana kita turun daripada rumah, turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap, dalam hidup kita ni sebenarnya kita sedang mengejar apa? Kalau kita tanyalah di kalangan kita ni kan, kita ni sampai penat tubuh badan, sampai daripada rambut kita hitam dahulu, sekarang putih rambut kita. Dulu kita ni, badan kita ni tegap. Sekarang ni sampai lunyai badan kita. Letih je kita dalam hidup kita. Kalau kita tanya, kita kejar apa? Kita nak apa dalam hidup? Yang ni yang saya nak mulakan sikit pagi ni. Untuk kita mula berfikir. Kita ni nak apa dalam hidup kita ni? Sampai sebegini sekali dalam hidup kita ni. Sampai kita kadang-kadang berkelahi adik-beradik. Semata-mata kita nak mengejar apa? Kadang-kadang kita tak kenal anak saudara kita. Kita kejar apa sebenarnya dalam hidup? Kita nak apa sampai tak kenal saudara mara? Sekarang ni ramai orang kita kalau tanya sepupu pun tak ingat nama. Di kalangan kita. Kadang-kadang di kalangan kita ni macam sibuk je kita. Hidup di atas dunia ini. Kalau kita tanya sebenarnya kita nak apa? Mesti masing-masing jawab nak bekalan. Tapi bekalan tu untuk apa? Yang kita tanya sikit lagi. Kalau kita turun pagi balik gelap, kadang-kadang ada di kalangan kita, bila kita tanya, kamu macam mana anak berapa orang? Ada di kalangan kita tak ingat anak dia berapa orang. Nak sebutnya sibuknya kita hidup di atas dunia. Kadang-kadang di kalangan kita tak tahu. Saya berjumpa ramai dah orang yang kalau kita tanya berapa orang anak? Allah, dia kata ramai ustaz. Seorang tu saya tanya 26 orang anak dia. Tapi 3 orang isteri lah. 26 orang. Saya tanya dia, ingat semua ke nama-nama anak? Oh, tak ingat ustaz. Tak ingat. Dalam nak gambarkan pada hidup dia tu, sibuknya dia. Kalau kita tanya sampai begitu sekali. Sekarang ni kadang-kadang kita ni sendiri, walaupun anak tak ramai, kalau kita tanya nama cucu, ingat tak nama cucu? Ramai orang kita tak ingat dah pun. Padahal cucu ni keturunan kita pun. Ramai. Kenapa dia? Kerana sibuknya kita mengejar yang entah apa-apa dalam hidup. Dalam hidup kita ni. Kalau kita tanya, sebenarnya kita kejar apa dalam hidup ini? Yang kita nak apa dia dalam hidup? Ramai di kalangan kita akan jawab, sebenarnya ustaz, saya ni terus terang je dengan ustaz. Saya ni hidup kejar harta benda ustaz. Yang ni kebanyakan kita akan jawab kan. Kita akan jawab, saya nak duit je ustaz, duit. Kita tanya balik lagi. Sebenarnya Allah jadikan kita untuk hidup di atas dunia ni untuk dapatkan duit ke? Kalau kita tanya sikit lagi, bila duit banyak, kita ni jadi mulia ke di sisi Allah? Allah muliakan kita ni kerana duit banyak ke dalam hidup kita? Mesti kita jawab, tak. Tak. Allah tak pandang pun pada duit kita. Habis tu yang kita kejar, kita nak bekalkan dalam hidup ni, dalam hidup kita ni nak pergi ke perjalanan akan datang. Untuk apa kita nak berkejaran dengan duit? Sampai kita berkelahi dengan jiran tetangga. Sampai kita ni, di kalangan kita ni, sampai dalam hidup kita ni mengah dalam hidup. Sibuknya dalam kehidupan kita. Kalaulah harta ni menjadi nilai ukur di sisi Allah, masakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pesan pada kita, kamu bila kamu berjumpa dengan orang kaya, kamu jangan hormat orang kaya kerana kaya dia. Rasulullah nak pesan dah pada kita, siapa yang berjumpa dengan orang kaya, dia hormat orang kaya kerana kekayaan dia, orang tersebut, Rasulullah kata 2/3 agama kamu sudah dileburkan di sisi Allah. Allah hancurkan agama kamu. Kerana yang kaya ni bukannya orang. Yang kaya ni ialah Allah. Huwal ghani. Dia yang maha kaya. Segala kekayaan ini milik Allah. Manakala wa antumul fuqara. Kamu ni, Allah sebut kamu ni orang fakir, katanya Allah. Kamu ni orang yang tak ada apa-apa pun dalam hidup ni. Tapi kenapa kamu nak hormat orang kaya? Kerana kaya dia. Rasulullah pesan pada kita demikian. Jangan kita berjumpa orang kaya, kita respect orang. Hormat orang kerana kekayaan dia. Nak sebutnya, kerana apa dia? Kerana yang kaya dalam hidup ini kita kena faham ialah Allah. Ini cara Allah
ajar melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hidup kita, kalaulah kaya ni menjadi nilai ukur di sisi Allah lah. Kaya ni menjadi nilai ukur di sisi Allah. Mana kaya kita dengan kayanya Qarun sebelum daripada ni. Qarun kan jauh lebih kaya daripada kita kan. Kaya tak kaya Qarun. Kaya tak kaya Qarun yang bawa anak kunci gedung kekayaan Qarun sebanyak lebih kurang 400 ekor kuda. Yang bawa anak kunci gedung kekayaan Qarun. Bukannya bawa harta lagi, bawa anak kunci je baru. Kekayaan Qarun. Satu-satu makhluk yang Allah jadikan makhluk manusia yang boleh buat emas. Qarun ni boleh buat emas. Bukan ada kedai emas, boleh buat emas. Nak sebutnya kaya je Qarun. Tapi bagaimana Allah jadikan pada Qarun? Allah tenggelamkan Qarun dalam muka bumi ini. Setiap kali mana terbit matahari, sedalam 70 hasta setiap kali mana terbit matahari. Terbit je matahari pagi tadi, tenggelam lagi 70 hasta dalam muka bumi. Terbit matahari, tenggelam lagi 70 hasta dalam muka bumi. Disebut demikian. Datang orang Melayu kita, sibuk buat program mencari harta Qarun ni panggil. Elok Qarun tenggelam, kita sibuk cari. Nak gambarkan tentang mengenai harta ni bukan mesti menjadi kejaran dalam hidup. Ni benda yang kita kena faham pada diri kita ni. Dalam hidup kita ni, janganlah sampai peringkat kita nak jadi orang yang tarut dengan kekayaan. Jangan. Kalla innal insana la yatgha. Allah sebut. Jangan kamu ni jadi macam orang yang tarut. Kenapa orang yang tarut tersebut? Jangan kamu jadi tarut dalam hidup kamu. Tarut ni maknanya melampau. Bila manusia ni jadi melampau? Ar-ra'ahu istaghna. Bila dia nampak, dia dah jadi kaya. Allah gunakan demikian. Bila manusia ni kaya, dia jadi tarut terus. Jadi melampau terus. Dulu tak reti nak karaoke. Bila dah kaya, pandai pula karaoke. Manusia ni jadi demikian. Dia akan jadi senang. Manusia ni, kalau dia jadi kaya yang tak ada agama. Dia akan jadi tarut dalam hidup dia. Jadi melampau dalam hidup dia jadi demikian. Dulu tak reti nak bercakap besar-besar, sombong. Nak bercakap ego pada diri dia. Tapi bila dah ada harta benda, cakap dia tu tak ada lagi tawaduk. Cakap dia semua belagak. Bersin pun lain. Orang dah jadi kaya dalam hidup ini sendiri. Ini kesan daripada mana? Kesan bila kita silap mengejar. Yang saya nak sebut, silap kejaran untuk jadi bekalan dalam hidup kita. Ada manusia dia, kadang-kadang kita tanya, habis tu kamu atas dunia ni kamu kerja apa? Sampai begini sekali. Cubalah ayah-ayah, ibu-ibu tanya soalan ni lah. Malam ni kebalik tanya pasangan hidup kita. Sebenarnya cuba kita tanya betul-betul. Ustaz sebut tadi, Ustaz tanya kita mengejar apa sebenarnya dalam hidup kita? Ada yang jawab, biarlah saya tanya, saya jawab sama kita ni. Nak sebutnya, ada orang yang jawab, dia kata, saya bukan kejar harta Ustaz. Habis kamu kejar apa? Saya kejar tahta Ustaz. Saya nak pada jawatan. Berebut jawatan kan. Cuba tengok orang kita berebut nak jawatan. Jawatan bukan besar sangat pun. Jawatan kecil je. JKKKKKK. Jawatan paling halus berebut. Orang kita berebut. Jawatan tak ada gaji pun. Tapi dalam tak ada gaji tu pun orang kita berkelahi nak pada jawatan. Nak pada kedudukan. Kenapa dia rasa bila ada kedudukan, ada jawatan, dia jadi mulia dalam hidup dia. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia datang dia ajar pada kita. Kamu kena ingat dalam hidup kamu ni, jawatan itu tidak memuliakan hidup seseorang. Jawatan ni, jangan kita ingat kita ni mulia kerana jawatan. Tak ada orang jadi mulia kerana jawatan. Rasulullah pesan, bila kamu ada jawatan, maknanya kamu sedang memikul satu tanggung yang kena kamu jawab depan Allah. Ini keadaan yang diajar oleh Rasulullah. Jawatan ni satu tanggung yang kamu sedang tanggung. Dan kamu kena jawab. Itu dipanggil tanggungjawab, dipanggil. Yang mesti kamu pikul. Di akhirat nanti, kebanyakan orang pegang jawatan, semua menyesal di hadapan Allah. Semua yang pegang jawatan. Kalian jadi jawatan kuasa ni kan. Jawatan kuasa komplek Darul Ta'lim ni misal contoh. Kalian akan menyesal nanti di akhirat. Tapi jangan pula letak jawatan apa benda ni. Semua letak jawatan Ustaz begitu. Misal contohnya.
Kecuali orang boleh tunai tanggungjawab. Siapa yang tapi nak tunai tanggungjawab ni tak mudah. Bayangkan orang yang kita jadi suami orang pun kita menyesal. Kita jadi isteri orang pun menyesal. Kenapalah aku tersalah kahwin dengan Minah ni, misal contoh. Kenapalah aku terkahwin dengan Mamat ni. Dalam hidup kita, di akhirat nanti Allah cerita, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in yauma idzin sya'nun yughni. Allah cerita ni bagaimana manusia menyesal di akhirat nanti. Hari adik-beradik melarikan diri di antara satu sama lain. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Adik-beradik ni tak nak mengaku. Kita berjumpa adik-beradik kita, kau jangan mengaku engkau kakak aku. Engkau jangan mengaku engkau abangku. Jangan mengaku engkau adik aku. Jangan mengaku. Kenapa jangan mengaku? Isteri berjumpa dengan suami tak nak mengaku. Dan suami jumpa dengan isteri, masing-masing sebut, engkau jangan mengaku engkau isteri aku. Masing-masing tak nak mengaku di akhirat nanti. Kecuali illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang dalam keadaan hati dia lapang. Saya nak sebut siapa yang orang yang datang hati dia lapang nanti, insya-Allah. Saya sebut sikit lagi. Yang digambarkan orang yang ada taman-taman dalam hati dia. Yang digambarkan tajuk kita pada pagi ini. Nak sebutnya taman syurga yang kita bayangkan dalam hidup. Orang kita sebut sekarang ni, dalam hati ada taman, dia panggil. Nak gambarkan orang yang bila dia berjumpa dengan Allah nanti, dia rasa lapang dia jiwa dia. Dia berjumpa dalam keadaan yang dia tahu, aku telah tunai tanggungjawab aku. Aku boleh buat perkara demikian dalam hidup aku. Yang ni gambaran dalam keadaan masing-masing takut di padang mahsyar Allah. Sekarang ni tak takut lah, berebut lah. Jawatan tu kadang-kadang kita tengok seorang-seorang tu sampai 10 jawatan dia. Kadang-kadang kita tengok kan, dia AJK tu, AJK ni. Semua ada. Semua ada kedudukan dia. Yang semua ada kedudukan tu pasti disoal di hadapan Allah. Jadi ketua kampung pun Allah soal. Kamu dalam kampung kamu berapa orang yang tak semayang? Dalam kampung kamu berapa orang yang isap rokok? Dalam kampung kamu berapa orang yang tak tutup aurat? Tu jadi ketua kampung baru. Baru jadi ketua kampung. Kalau besar lagi dalam hidup kita, lagi besar kedudukan kita, jadi pengurusi lorong pun akan disoal di hadapan Allah. Nak sebutnya jawatan, peganglah jawatan apa pun. Kerana jawatan ni tak memuliakan, tetapi jawatan ini satu tanggung yang kena jawab. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Nama dia Abu Dzar, seorang sahabat yang betis dia lebih kecil daripada salah satu tu, kecil berbanding sebelah lagi. Dia di antara sahabat Rasulullah yang suka ikut Rasulullah. Kalau Rasulullah berjalan ke mana pun, dia akan ikut. Dia suka sangat mengikuti Rasulullah. Satu hari dia tengok di celah telinga Rasulullah ni tak ada kayu sugi. Rasulullah bila dia berjalan, dia letak kayu sugi dekat celah telinga dia. Zaman Rasulullah itu, Rasulullah letak kayu sugi. Kita ni letak rokok dulu kan. Orang kita ni dia letak rokok zaman dulu lah. Zaman sekarang tak ada dah orang buat demikian. Rasulullah letak kayu sugi. Tapi hari itu tak ada kayu sugi. Hari yang jalan tersebut, Abu Dzar, dia apa tengok Rasulullah tak ada kayu sugi ni, dia panjat pokok kayu sugi. Dia cepat-cepat panjat pokok kayu sugi. Terselak jubah dia. Sahabat baru perasan. Sahabat perasan tengok tak ada kaki Abu Dzar tu, betis Abu Dzar tu kecil sebelah dibandingkan sebelah satu lagi. Menyebabkan sahabat-sahabat ketawa pada Abu Dzar. Allah, cacat rupanya Abu Dzar. Sahabat-sahabat ketawa depan Rasulullah. Abu Dzar malu. Dia rasa segan. Dah sahabat kata, Allah, kecil betis Abu Dzar. Sebut begitu, dia pun meluruk turun. Meluruk turun tu Rasulullah nak cover balik Abu Dzar. Rasulullah nak cover Abu Dzar. Rasulullah kata, sahabat-sahabat, betis Abu Dzar tu yang kamu nampak kecil tu, kalau ditimbang dengan bukit Uhud di sisi Allah, jauh berat timbangan betis Abu Dzar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Betis Abu Dzar, bernilainya betis Abu Dzar ini sendiri. Nak sebutnya apa dia? Dibandingkan dengan betis kita ni, nak buat sup gearbox pun tak boleh. Abu Dzar tu,
Rasulullah kata bernilai di sisi Allah. Abu Zar, orang ni yang Rasulullah sebut tu, dia sebut ada Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah. Dia kata, orang lain semua kamu lantik pegang jawatan jadi gubernur. Semua jadi YB semua. Aku seorang ni, kenapa kamu tak lantik jadi YB ya Rasulullah? Kenapa kamu tak lantik aku ni pegang jawatan juga ya Rasulullah? Saya nak sebut jawatan tadilah dalam hidup kita ni. Ramai kan orang kita akan berebut nak itu, nak ni. Macam-macam gaya dalam hidup. Nak jadi yang tu, nak jadi yang ni dalam hidup kita. Lalu Abu Zar tanya Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kamu tak lantik aku ya Rasulullah? Rasulullah jawab terus, ya Abu Zar, innaka da'if. Abu Zar, kamu tu lemah. Rasulullah sebut, innaha amanah. Pegang jawatan ni, pegang tanggungjawab. Wa innaha yaumal qiyamati nadamah. Kebanyakan orang pegang tanggungjawab ni menyesal jadi hadapan Allah nanti. Kecuali orang yang boleh tunai tanggungjawab ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Nak gambarkan berat. Pegang jawatan ini bukan memuliakan, tetapi laisa tashrifan walakin taklifan. Pegang jawatan ni bukan satu kemuliaan, tapi satu tanggung yang kena jawab depan Allah. Satu sen pun duit orang ni, kita kena tunaikan. Tak boleh masuk dalam poket kita. Tak boleh main-main dalam harta benda yang disebut dengan tanggungjawab yang kita pikul dalam hidup kita. Kalau kita bekerja, kita kena tahu tanggungjawab kita dalam kerja. Gaji yang kita dapat, upah yang kita dapat, segala benda yang kita ada tu, semua akan dipersoal di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Inilah yang menyebabkan Rasulullah ajar kita jangan ingat mulia dengan jawatan. Jangan. Kalau jawatan ni memuliakan hidup, mana besar jawatan kita dengan jawatan Fir'aun? Fir'aun jauh kan lebih besar daripada kita kan. Jawatan Fir'aun tu sampai Allah rakam dalam Quran yang Fir'aun ni mengaku jadi Tuhan. Fir'aun mengaku jadi Tuhan. Fir'aun sebut, ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan yang paling agung, katanya Fir'aun. Waktu mana Fir'aun mengaku jadi Tuhan tu, terkejut Iblis. Iblis terkejut. Katanya Iblis. Ada juga makhluk manusia ni yang pergi mengaku jadi Tuhan. Aku sendiri pun tak mengaku jadi Tuhan. Kenapa Fir'aun mengaku jadi Tuhan? Kerana Fir'aun tak pernah rasa sakit dalam hidup Fir'aun. Fir'aun Covid tak pernah kena Covid. Fir'aun, dalam hidup Fir'aun ni kencing manis pun tak ada. Fir'aun darah tinggi pun tak pernah naik. Fir'aun ni disebut dalam kitab tak pernah bersin. Bersin pun tak pernah. Nak sebutnya Allah tak jadikan dia ni sakit. Fir'aun, dalam satu kitab yang lain sebut, Fir'aun ni tak pernah menguap. Menguap pun tak pernah. Dalam hidup Fir'aun. Kita ni cuba tunggu kejap-kejap lagi. Menguap terus tak kena gaya ni. Tapi jangan pula merah mata-mata tak menguap. Orang tanya kenapa ni merah mata tak menguap ni? Lawan Fir'aun sekali Ustaz dia sebut. Nak lawan Fir'aun dia ni. Nak gambarkan tentang dalam hidup kita ni, bukan mulia dengan jawatan. Allah, bila Allah tengok Fir'aun ni rasa sombong dengan jawatan dia, Allah tenggelamkan Fir'aun dalam lautan, dan Allah simbolkan dia di antara simbol kezaliman manusia atas muka bumi ini. Allah tak hancurkan mumia Fir'aun tu, mayat Fir'aun tu, Allah tak hancurkan dia, dan disimbolkan kezaliman. Inilah makhluk yang paling kejam atas dunia. Zalim atas dunia. Hidup sikit darah orang, mampus pun sikit lagi darah orang. Zalim Fir'aun. Sampai hari ni kan, kalau kita nak tengok mumia Fir'aun tu, kita kena bayar 70 pound lagi. Maknanya kejam lagi Fir'aun. Dia dah mampus dah pun kita kena bayar lagi. Nak kejamnya Fir'aun ni, zalimnya Fir'aun. Pergilah ke Mesir, cuba tengok yang disebut dengan mumia Fir'aun. Nak masuk muzium tu kena bayar, nak tengok mumia Fir'aun tu pula kena bayar. Nak sebutnya bagaimana zalimnya Fir'aun ni. Manusia ni, kita nak pegang jawatan untuk jadi kemuliaan dalam hidup. Lalu kita kena faham, kita ni bukan mengejar jawatan. Habis tu kamu kerja apa dalam hidup? Ada orang tanya lagi, habis tu kerja apa dalam hidup? Kalau harta pun tak kejar, tahta pun tak kejar, yang kamu kerja apa? Saya jawab sikit lagi, kejar rupa. Orang kita sibuk nak mengejar rupa, mempertahankan kecantikan, mempertahankan kedewasaan hidup, tak nak jadi tua. Orang kita mana nak jadi tua? Sanggup makan
pil anti penuaan. Tua juga dia. Sanggup pakai lotion anti kedutan. Kedut juga dia. Dan orang kita tak nak jadi tua. Tua tak nak. Ada seorang makcik itu, nenek tu, sahabat saya panggil dia nenek. Oleh dia, marah dia. Apa nenek-nenek? Kakak lah dia sebut. Umur 86 tahun, kakak lagi ni. Nak sebutnya, marah dia. Tak naknya jadi tua. Tua ni orang tak nak. Nak jaga jadi cantik. Cantik sepanjang masa. Yang perempuan sibuk nak pakai lotion. Kan nak memutihkan wajah. Wajah ni kan, ni gila-gila kan orang kita. Sibuk dengan kup putih dia ni. Nak suruh muka putih konon-kononnya. Lengan hitam legam dia ni. Nak gambarkan, sibuk nak mencantikkan wajah. Manakala yang laki sibuk nak menjadikan badan dia sadu. Orang yang laki ni nak jadi badan sadu. Sadu tahu makna apa dia? Sasa bodoh dia panggil demikian. Rela tak makan nasi, makan telur 21 biji sehari. Rela dia tak datang sembahyang maghrib, pergi gym, betulkan badan, nak suruh nampak berketul-ketul ni badan. Dia tak datang sembahyang isyak. Nak pergi main futsal ni, nak mengayuh basikal ni, nak suruh badan ni kental. Kita tanya, anak muda, saat mana kalian sedang malam-malam kalian sepak bola lagi? Sekarang ni budaya kayuh basikal pula malam-malam. Misal contohnya, kalian nak bangun tahajud pukul berapa dalam hidup? Kalau masa pukul 12 tengah malam kayuh basikal lagi, nak bangun tahajud pukul berapa dalam hidup kita? Tu tahajud subuh-subuh. Nak bangun subuh pukul berapa dalam hidup? Kalau kita ni masa rehat, kan Allah bukan jadikan masa tu masa sihat. Masa tu masa rehat. Masa sihat, masa lain. Untuk kamu senamkan tu badan kamu. Tapi masa tengah-tengah malam dah. Allahu Akbar. Dah badan kita ni dah berketul-ketul dah. Anak-anak muda kan. Badan dia dah jadi nampak sasa dah. Badan dia ni. Nampak sadu. Untuk apa? Kita tanya. Untuk apa? Dia pun jawab. Untuk pakai seluar dalam, naik atas pentas Ustaz. Untuk nak tayangkan body. Tak ada nilai langsung dalam hidup. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mula ajar, hidup ni jangan kejar harta. Rasulullah ajar. Jangan kejar tahta. Jangan kejar yang disebut dengan rupa. Kerana Allah tak pernah pandang pun rupa seseorang. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rasulullah kata Allah tak pandang pun muka kita macam mana, rupa kita bagaimana, ataupun harta benda kita banyak mana. Tapi yang Allah pandang hati kamu, hati kamu. Walakin yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang Allah pandang ialah yang disebut dengan hati kamu dan amalan kamu. Nak suruh apa dia? Kamu dalam hidup kamu jangan kejar harta, tahta ataupun rupa. Tapi yang kamu kena kejar dalam hidup kamu, kejar syurga. Syurga ni kena kejar. Siapa yang tak kejar syurga, dia berjumpa neraka. Dia akan berjumpa neraka. Dua tu je dalam hidup kita. Yang kita kena faham pada diri kita. Kalaulah kita tak mengejar syurga, kita tak dapatkan syurga dalam hidup kita ni, confirm kita akan berjumpa neraka. Na'udzubillah min dzalik. Yang ni kena sentiasa pasak dalam pemikiran setiap di kalangan kita. Aku macam mana pun hidup atas dunia, aku mesti dapat syurga. Ni kena sentiasa tanam dalam jiwa kita ni. Aku mesti dapatkan syurga. Kerana apa dia? Kerana kalau kita tak dapat syurga, tak ada manfaat langsung hidup. Rumah besar, kereta mewah, pengaruh ramai, follower kita berjuta, follower kita. Kemudian apa lagi dalam hidup kita? Dalam hidup kita ni, rupa cantik, tapi bila mati masuk kubur, masuk neraka terus. Manfaat apa kita hidup demikian? Dalam hidup kita ni, untung apa kita jadi demikian? Tiba-tiba, bila kita mati, tiba-tiba masuk neraka. Patutnya hidup kita ni, biarpun kita tak ramai pengaruh, biarpun kita tak ada jawatan yang hebat, biarpun dalam hidup kita ni tak ada rupa yang secantik model dan sebagainya, tapi bila kita mati, biar dapat syurga. Itu keutamaan dalam hidup kita. Yang ni mesti ada pada diri kita.
Lalu apa dia yang kita nak dapatkan syurga ni? Ni yang saya maksudkan tadi. Bekalan kita untuk dapatkan yang disebutkan dengan illa man atallaha biqalbin salim. Macam mana kita nak dapatkan syurga dalam hidup kita ni untuk kita memastikan diri kita ni betul dalam matlamat dalam hidup. Kerana simbol kejayaan ini bukan disimbolkan dengan rumah yang besar. Simbol kejayaan ini bukan dengan disimbolkan anak-anak berjaya masuk universiti. Simbol kejayaan hidup ni bukan disimbolkan pada diri kita dengan harta benda yang banyak. Kena ingat, yang ni orang kafir. Orang kafir memang macam tu. Orang kafir ni dia gambarkan kemewahan hidup, rumah besar, kereta mewah. Dia gambarkan yang inilah simbol kejayaan. Islam dia tak simbolkan kejayaan itu pada yang ni. Islam disimbolkan kejayaan faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Allah sebut demikian. Jayaan kamu, siapa yang berjaya diri dia memesongkan diri daripada neraka Allah dan boleh masuk dalam syurga Allah, inilah orang paling berjaya. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebut wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah sebut hidup di dunia ni nikmat yang sekejap, penuh dengan tipu daya. Mata'ul ghurur. Kejap je yang kamu akan dapati di dunia ini sendiri. Lalu macam mana kita nak dapat yang ni? Yang tuan-tuan minta sebut taman-taman syurga dalam hidup kita ini sendiri. Macam mana kita nak suruh kita dapat suasana ini dalam hidup kita? Yang pertama, alim ulama sebut dalam hidup kita ni mesti sentiasa dibersihkan hati kita dan dimasukkan Islam di dalamnya. Ni benda yang perlu dilakukan di kalangan kita, Pak. Hari-hari kejar untuk bersihkan hati. Bersihkan hati. Bersih hati ni orang kita tak peduli. Orang kita dia nak bersih laman rumah dia. Dia nak bersih pakaian dia. Dia nak bersih hati dia tak bersih. Hati dia kotor. Suatu datang dengki, datang yang disebut cemburu, dendam, datang perasaan malas dalam ibadah. Kita ni kerana hati kotor. Bila hati kotor, ia menyebabkan bersarang segala punca maksiat yang berlaku dalam jiwa kita. Senang je nak prasangka. Di antara kotornya hati prasangka kan. Prasangka ni dia datang dalam jiwa kita. Tunggu lama sikit ustaz tak sampai, tak datang lah tu. Misal contoh, kejap je dalam hidup ustaz ni datang ke tak datang, datang ke tak datang. Dalam hati. Bukannya kita sebut pun. Tapi dalam hati. Ni sebut jahatnya syaitan. Kita telefon suami kita kan. Ibu-ibu telefon. Telefon tak angkat. Datang lintasan. Tu dengan perempuan mana pula tu disebut. Tu makan kat mana tu seorang-seorang. Lintasan hati. Jahatnya dipanggil. Syaitan ni dia masuk terus. Di antara kekotoran jiwa kita. Ada kita nak berprasangka baik. Husnuzan. Berbaik sangka. Payah dalam hidup kita. Bangun tidur tu pagi-pagi lagi tengok muka isteri kita. Hidup lagi dia ni kita sebut. Dalam hati. Kadang-kadang tengok muka suami kita pun sama. Alah, kenapalah hidup lagi mamat ni. Dalam hati. Ni kita tak sebut pun. Kenapa dia? Hati kotor. Hati kita ni, Allahu Akbar. Sama-sama kita ni berprasangka. Nak sebutnya sekarang kan. Lagi ya. Dulu kalau orang bersin, semua nak jawab yarhamkallah. Semua nak baca doa untuk dia. Kerana jawab bersin ni di antara hak seorang Muslim dengan seorang Muslim yang lain. Kan Rasulullah sebut hakul Muslim alal Muslim sittah. Wa iza atasha fahamidallahu lah. Rasulullah sebut hak seorang Muslim dengan sama-sama kita ni ada 6. Rasulullah sebut kan. Apabila dia bagi salam, wajib kamu jawab salam. Kalau dia sakit, kamu kena pergi ziarah dia. Kalau Rasulullah sebut demikian, hak kita sama-sama kita. Bila dia jemput, kamu kena hadiri jemputan dia. Kalau dia perlu nasihat, kamu perlu nasihat pada dia. Kemudian kalau dia bersin, Rasulullah kata, kalau dia bersin, kamu kena jawab bersin dia. Tapi sekarang cuba kita bersin depan orang. Semua pakat lari dengan kita. Kenapa? Ada COVID dah tu lah, ada COVID. Ini sebut tengok bagaimana jahatnya hati dalam dunia kita sekarang ni. Macam mana kita nak boleh masuk syurga Allah? Macam mana kita boleh menikmati
taman-taman syurga. Kita tak rasa nikmatnya itu. Rumah kita tak akan jadi bahagia bila hati kita bersarang dengan benda yang buruk dalam kekeluargaan kita. Saling berprasangka suami isteri dengan anak-anak, anak menantu kita. Dengan menantu pun dia berkelahi. Bayang. Dengan menantu pun kita boleh rasa tak selesa. Ni bukan menantu, ni hantu dia sebut. Mula-mula memanglah menantu dia sebut demikian. Tapi lama-lama dia jadi lama-lama renggang kita. Padahal dia anak kita pun. Nak gambarkan bagaimana hati yang tak bersih. Saya nak sebut, siapa yang nak masuk dalam syurga Allah di dunia ni lagi, hati dia mesti bersih. Hati mesti dibersihkan sepanjang masa. Macam mana kita nak bersihkan hati kita? Kita tanya lagi, Ustaz, nak bersih macam mana? Yang pertama, istighfar. Dalam hidup kita ni jangan berhenti sebanyak 70 kali sehari. 70 kali sehari. Setiap hari pada kita, Astaghfirullahalazim, Rabbi firli. Mulut kita ni. Sebab apa 70 kali sehari? Sebab Rasulullah, dia istighfar, taubat ada Allah lebih pada 70 kali sehari. Rasulullah, bayangkan Rasulullah sebut, inni atubu ilallahi aktsara 70 marrah. Aku bertaubat pada Allah lebih 70 kali sehari. Cuba kita tengok diri kita, sombong kan kita kan? Ada sampai 70 kali sehari kita taubat pada Allah? Mana ada di kalangan kita? Nak bertaubat 70 kali sehari, 5 kali pun susah. Bagi salam lepas sembahyang tu, lipat terus jadah. Kan pada diri kita. Kita malasnya nak minta ampun pada Allah. Lepas tu nak bersih hati kita. Tak terbersihnya hati. Hati kita ni, Rasulullah kata sekali kamu buat dosa, sekali titik hitam pada hati kamu. 2 kali kamu buat dosa, 2 titik hitam tak di hati kamu. Kemudian 3 kali kamu buat dosa, 3 titik hitam. Tak. Titik hitam. Hatta nuqtatan sauda. Lama-lama hitam hati kamu. Hari-hari buat dosa dan hari-hari kita tak minta ampun pada Allah. Macam mana kita tak keras hati kita? Macam mana kita tak boleh rasa nikmat? Orang lain sembahyang, nangis teresak-esak. Basah janggut-janggut. Kita ni sembahyang, tak rasa apa-apa. Tengah sembahyang kita tu mula nampak dunia. Nampak segala-gala. Masuk pasar malam, keluar pasar malam. Berjalan mengata je kita dalam solat kita. Ni macam mana kita demikian? Hati tak jaga. Bersihkan hati dengan istighfar. Ini cara demikian. Yang kedua, bersihkan hati dengan zikir dan selawat. Nah, ini di antara yang pertama tadi istighfar dan taubat. Ulama-ulama sebut demikian. Hati kita yang kedua, bersihkan dengan apa dia? Zikir dan selawat. Kita ni pun malas berzikir. Zikir kita ni kan payah kan? Nak berzikir. Ada senang tak kita nak sebut Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. 3 tu je. Setiap kali mana kita berzikir, setiap kali itulah malaikat membina istana yang indah dalam syurga Allah. Untuk diri kita yang berzikir. Kan Rasulullah dalam peristiwa Isra' Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dalam syurga tu. Rasulullah tengok ada 3 kelompok malaikat yang sedang bertukang membina istana. Kelompok yang pertama tu Rasulullah kata, diam je, pegang alatan untuk membina istana, tapi diam je. Ada kelompok yang kedua, buat kerja, berhenti. Buat kerja, berhenti. Kelompok yang ketiga tak berhenti. Lagi cantik. Rasulullah tanya malaikat Jibril. Dia kata, kenapa pelik tu? 3 pelik malaikat. Yang tu diam je. Yang tu buat berhenti. Yang tu pula tak berhenti. Itulah di kalangan hamba kamu yang berzikir, hamba Allah yang sedang berzikir di atas dunia. Hamba yang tak berzikir tu, dia dalam syurga, dia masuk syurga juga, tapi tak cantik lah istana dia. Dalam keadaan macam tu, statik je pada dia. Dia masuk syurga tapi kurang zikir. Manakala yang ni, zikir-zikir berhenti. Zikir-zikir berhenti. Yang ni tak berhenti-berhenti berzikir. Malaikat tak berhenti-berhenti membina istana yang cantik-cantik lagi dalam syurga. Syurga dia pula, Allah jadikan 100 tingkat. 100 tingkat syurga. 1 tingkat dengan 1 tingkat ni, jarak dia di antara langit sampai ke bumi. Bumi sampai ke langit.
Jarak dia cantik tak boleh nak cerita. Tingkat yang pertama je baru, penuh dengan suasana yang dipanggil gangsa kita sebut demikian. Suasana yang semua sebab gangsa. Naik peringkat yang kedua, perak. Naik peringkat yang ketiga, yang disebut dengan tingkat 3 je baru emas yang cantik sangat. Tingkat yang keempat, tak boleh nak cerita dah, cantik ya amat sangat. Bayang 99. Bayangkan yang 100. Nak sebutnya, baik suasana ni, semua ni tingkat-tingkat ni berdasar pada apa dia? Zikir-zikir yang kita sebut di atas dunia. Zikir, kita malas nak berzikir. Habis tu macam mana kita nak masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Macam mana hati kita nak bersih? Sedangkan hati kita ni berkecamuk sepanjang masa. Hidup kita ni sebab pelik. Kita pun pelik dengan perangai kita. Kadang-kadang benda yang kecil-kecil je kita berkelahi. Benda yang tak patut kita berkelahi. Punca apa? Punca hati. Hati yang tak tenang. Macam mana nak tenangkan hati kita? Zikir. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Bila kamu zikir, menenangkan hati kamu. Allah sebut demikian. Tenang je hati kita. Kita dalam keadaan rasa gelisah. Siapa yang mendatangkan gelisah pada kita? Syaitan. Syaitan ni, dia tak tuju pun pada tangan kita. Dia tak tuju pun pada kaki kita. Dalam anggota badan kita, syaitan mana tuju pada mata kita? Dia tuju dekat hati kita. Dia cari hati tu. Sebab tu tempat hati ni diajar supaya kita jaga betul-betul. Sebab apa dia? Tempat bertarungnya di antara syaitan dan juga malaikat. Setiap masa di antara dua ni, syaitan masuk ke, malaikat yang masuk. Kalau malaikat pegang, alhamdulillah, selamatlah kita. Tapi kalau masuknya syaitan, habis kita. Perasaan kita yang tak menentu. Yang menyebabkan Islam diajar, kalau kamu nak syurga, hati kamu tu jangan sampai berbolak-balik dengan Islam. Sampai kamu tak boleh nak jaga dengan hati kamu dengan Islam. Kan ada orang kita kan, sampai peringkat dia kata, dulu apa aku neraka pun neraka lah. Ni dia lawan kan, lawan. Bila dia sampai, kenapa dia hati tak bersih? Saya minta maaf tu, nak sebut orang kita kan, bila sampai tahap dia kata aku tak peduli, dia hilang kawalan pada diri dia. Contoh saya nak sebut, minta maaf ibu-ibu, saya nak sebut. Bila ibu-ibu dengar suami kita kahwin seorang lagi, misal contoh, ada orang yang hilang kawalan. Ni contohlah. Saya tak boleh. Saya tak marah pun pada poligami. Tapi jangan suami saya sudah. Dia sebut demikian kan. Saya bukan anti pun. Waktu itu ibu-ibu bertarung di antara kebenaran Islam dengan kehendak hawa nafsu. Kita bertarung. Mana nak boleh menang? Ramai orang tak menang. Gila dia. Gila dia mempertahankan hawa nafsu dia. Nak sebut demikian. Akhirnya suami ni dalam keadaan yang suami sama juga. Dia bertarung di antara kehendak Allah dengan kehendak hawa nafsu isteri dia. Nak sebutnya gambaran. Ni contohlah, saya buat contoh. Bukan nak gambarkan berlaku keadaan ini pada kita. Tapi bila bertembur kehendak Allah dengan kehendak yang disebut dengan hawa nafsu kita. Ramai orang lelaki baik, orang perempuan baik. Dua-dua kumpulan ini di kalangan kita ni, kita menafikan yang disebut dengan hukum Allah dalam hidup kita. Ini nak sebut gambaran di kalangan ni. Sama juga hukum syariat Allah, hukum hudud misal contohnya. Hukum hudud ni di antara syariat Allah dengan syariat yang diundang-undangkan oleh manusia. Orang kita tolak undang-undang Allah. Dia kata kejam, potong tangan. Potong tangan, kejam, dia sebut demikian. Logik tak kita berfikir demikian? Kenapa dia? Nafsu. Nafsu yang datang daripada jiwa ini sendiri. Satu, Islam suruh kita ni berzikir dan juga selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, nak suruh bersihkan lagi hati kita. Baca Al-Quran. Baca Al-Quran sepanjang masa. Ni nak suruh hati kita ni biar sentiasa melekat dengan Allah. Sehinggakan baca Quran ni, sehinggakan kecintaan kita hanya kepada Allah. Ini demikian. Baca Quran ini mesti sampai kita je jadi cinta pada Allah. Cinta sepenuh hati pada Allah.
Fana terhadap cinta makhluk. Tak ada dah cinta pada makhluk ni. Tak jadi keutamaan dah. Dulu apa dah saya dengan makhluk. Saya bukan nak lagi pada cinta makhluk. Tetapi yang saya nak ialah cinta Allah pada saya. Saya nak, saya mencintai Allah, Allah mencintai saya. Itu cara demikian dalam hidup kita ni. Ni kerana apa dia? Baca Quran. Sebab Quran ni surat-surat cinta Allah pada makhluknya. Ni kita kena faham pada diri kita demikian. Kalau kita dapat surat cinta daripada makhluk ni kan. Dulu-dulu kan, waktu muda-muda dulu. Bila dapat surat cinta daripada kekasih, rasa nak peluk postman tersebut. Dia hantar tu kan. Kemudian bila dapat surat tu gunting elok-elok. Takut terkena surat dalam tersebut. Buka pula ada bedak pula. Cium pula. Ni bukan nak cerita pengalaman ni, jangan salah anggap pula. Ustaz ni ada pengalaman kot. Nak gambarkan sukanya di waktu itu. Sukanya kita dengan surat cinta ni, makhluk. Malam nak tidur tu, tarik lagi. Dah tutup dah lampu. Mak dah tutup dah. Padam dah pelita. Tarik slow-slow. Buka baca lagi. Surat cinta. Kalau boleh nak mimpi dengan orang yang hantar surat. Nak sebutnya cintanya. Kenapa kita tak boleh demikian dengan Al-Quran? Kenapa kita tak boleh sampai tahap demikian? Maknanya cinta kita beralih arah kan? Beralih arah. Cinta yang beralih arah ni maksudnya, dia pergi kepada dunia. Kita mula mencintai rumah kita. Kita mula mencintai kenderaan kita. Kita mula mencintai harta benda kita. Kita tidak lagi mencintai Allah. Kenapa? Kurangnya Al-Quran dalam tuadan kita. Kurangnya Al-Quran dalam hidup kita. Bila kita tak baca lagi Al-Quran, tak ada rasa manis ni. Orang yang dia sentiasa baca Al-Quran, dia berjalan ke mana pun dia dengar ayat suci Al-Quran. Dia dengar je orang lain baca Quran tu, mengalir mata dia. Dia rasa nikmat dengan ayat Quran. Dia tak rasa nikmat dengan lagu-lagu ciptaan manusia. Kenapa kita kan, orang kita baca Quran tak boleh mengalir mata. Dengar lagu kush-kush hota tu, mengalir mata dia. Nangis teresak-esak dia. Macamlah Amitabh Bachchan tu pak saudara dia. Macamlah Shah Rukh Khan tu sepupu dia. Macamlah Kajol tu adik-beradik dia. Nak sebutnya gambaran pada dia. Kajol silap dulu. Nak sebutnya gambaran bagaimana manusia ni menghayatinya dia. Nangis teresak-esak pula tu. Padahal dia faham ke? Dia tak faham pun lagu Hindustan tu. Kenapa yang Al-Quran dia tak faham, dia tak boleh mengalir mata? Dia dengar lagu Hindustan yang dia tak faham, dia boleh mengalir mata. Maknanya dia menghayati terhadap cinta makhluk dibandingkan dia menghayati cinta dia dengan Allah. Nak gambarkan pada diri kita lah. Yang inilah yang menyebabkan hati kita jadi keras. Hati kita menjadi sekeras batu. Lalu Allah dia nak suruh kita ni lembutkan hati kamu. Macam mana cara nak suruh kamu dapat nikmatnya syurga? Kamu baca Quran. Quran ni jangan sampai tak boleh baca. Saya ulang banyak kalian. Orang Gopeng ni, orang kawasan ni, haram kalian mati dalam keadaan tak boleh baca Quran. Jangan mati dalam keadaan tak boleh baca Quran. Kalau kita mati di saat mana kita tak boleh baca Quran, kita masuk kubur tu confirm tak lepas menghadap depan Allah. Tak lepas menghadap depan Allah. Masuk je dalam kubur, malaikat tanya terus, Quran boleh baca Quran? Tak boleh malaikat. Quran tak boleh baca? Tak boleh. WhatsApp boleh. WhatsApp boleh baca. Malam-malam nak tidur tu, berulang kali tu baca WhatsApp. Scrollnya pada handphone ni. Handphone tu jatuh atas muka 3 kali dah jatuh. Tak tidur-tidur lagi. Tapi Quran ada kita nak baca. Nak gambarkan betapa kerasnya hati kita. Tu berangan-angan nak dapat syurga tu. Nak sebutnya pada diri kita. Padahal kejaran kita mesti dapatkan demikian. Kemudian yang keempat, duduk dalam majlis ilmu. Cari orang-orang alim dan soleh. Tuan-tuan jangan tertinggal majlis ilmu. Ini dah kita ni ada ruang untuk belajar di sini. Di komplek ni. Kita beli wakaf bangunan ni misal contoh. Ambil manfaat ini. Jangan tertinggal pada kita. Dah surau masjid tak boleh. Surau masjid yang halang tu dia jawab depan Allah nanti. Nak sebutnya siapa yang halang majlis-majlis ilmu,
Inilah sezalim dan sekejam-kejam manusia. Kamu macam lagak Fir'aun. Allah sebut dalam Quran, "Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fi hasmuhu was'a fi kharabiha." Siapa yang lebih zalim? Orang yang menghalang menyebut nama Allah di dalam rumahnya dan dia biarkan rumah Allah itu kosong. Was'a fi kharabiha. Dia biar aja, rela kosong dibandingkan dengan majlis ilmu. Padahal majlis ilmu ni bukan untuk kepentingan diri ustaz itu. Bukan untuk kepentingan yang disebut dengan diri kamu pun. Kepentingan agama Allah. Kalau ustaz tu mengajar tak betul, ajaran sesat, dakwa dia mahkamah. Dakwa dia di mahkamah. Ni tak halang awal-awal. Halang awal ni maknanya kamu ni buat zalim dalam hidup. Bukan kamu zalim pada orang lain, kamu zalim pada diri kamu sendiri. Orang yang halang ni, dia guna kuasa dia halangkan. Dia masuk dalam kubur nanti seksa dia. Seramai mana orang tak boleh dengar kuliah ustaz yang kita nak hadirkan tersebut untuk kita belajar, seramai itulah dosa yang ditanggung. Sebanyak itulah yang dia kena pikul. Ini nak sebutnya gambaran kita pula jangan jadi macam dia. Kita ni kena usaha untuk apa dia? Menghidupkan majlis ilmu. Datanglah duduk dalam majlis ilmu. Ibu-ibu, ayah-ayah, kalian duduk majlis ilmu kan, kalian akan rasa lapang je, tenang je. Kita tak rasa sejam dah berlalu. Sekejap je kan. Kenapa? Kita menikmati keberkatan majlis ilmu. Menikmati maksudnya. Orang duduk majlis ilmu ni kan, biasa kan, kalian tengok orang dalam majlis ilmu tertidur kan. Tertidur, terhangguk-hangguk. Kenapa? Dia sedang menikmati keberkatan dalam majlis ilmu. Tapi jangan datang nak niat tidur tu. Oh, kalau begitu ustaz kata tak apa dah, boleh tidur dah. Tak, dia sebenarnya Allah memberi keberkatan pada dia. Ada orang kafir yang dia tak boleh tidur berbulan-bulan. Berbulan-bulan. Bila dia mengadu pada orang tu tak boleh, dia makan ubat tak boleh tidur dan sebagainya. Ada seorang alim, dia tanya pada orang alim, bila orang Islam kata, kamu nak tidur? Boleh? Dia kata, saya nak sangat, nak tidur. Saya tak boleh tidur berbulan-bulan dah. Katanya, jumpa dengan orang alim tu. Orang alim tu kata, kamu pergi mana-mana majlis ilmu, orang Islam, kamu pergi duduk. Dia pun pergi. Tertidur dia. Tertidur dia dengar majlis ilmu. Dan lepas itu dia masuk Islam. Nak sebutnya apa dia? Tak ada ubat yang lebih mujarab. Nak sebutnya Allah jadikan majlis ilmu ni menenangkan hati seseorang. Kita kan bila kita datang macam ni, lapang dada kita. Keluar balik, serabut balik. Nak sebutnya kita ni, Allah jadikan dalam hidup kita ni, majlis ilmu ni memberi kesan dalam jiwa seorang. Apalagi yang kita akan menyebabkan hati kita ni lapang. Sedekah dan tahajud malam. Banyakkan bersedekah. Dalam hidup kita ni, bersedekah aja. Bagi pada diri kita. Pantang dengar je, ada perlu sumbangan, walaupun RM1, bagi sumbangan. Ajak pada diri kita. Jangan kita ni terlepas peluang untuk nak membersihkan hati kita melalui sedekah. Kenapa dia? Kerana hati ni terbalut kuat dengan harta benda. Materialistik kita ni. Kita ni terlampau sangat berkira-kira terhadap harta benda. Lagi kita berkira dengan harta benda, lagi Allah kedekut dengan kita. Cara Allah jadikan demikian. Lagi kamu pemurah dengan Allah, lagi pemurahnya Allah dengan kamu. Saya nak sebut bukan orang lain, pengalaman saya lah. Pengalaman saya sendiri, saya nak cerita. Di sudut logik, tak logik. Tak logik. Dah 14 tahun dah saya membangunkan ma'had tahfiz. Saya nak cerita, 14 tahun dah. Saya ambil anak-anak yatim, orang miskin. Saya tanggung mereka menghafal Quran. Kita tanggung mereka. Maksudnya kita biayai mereka menghafal. Seramai lebih kurang 1000 lebih setiap bulan, setiap tahun. Kita kena tanggung. Sebulan saya perlu lebih kurang RM450,000. Sebulan. Untuk membiayai keseluruhan sekolah-sekolah yang saya miliki. Saya sendiri di sudut logik, saya tak terfikir saya ada RM450,000. Tapi Allah ni maha pemurah dengan hamba. Nak cari kat mana dalam hidup? Dengan pandemik pula. 2 tahun.
Tapi tak ada sebulan pun yang tertangguh gaji guru-guru saya. Tak ada pun, adalah terlewat sikit 2-3 hari. Tapi Alhamdulillah, semuanya Allah bagi. Min haitsu la yahtasib. Sebab apa dia? Kalau tanya pada saya, Ustaz kerja apa? Sampai begitu sekali. LHDN kejar saya. Tanya saya, Ustaz, sumber daripada mana? Saya kata ni, derma ni. Saya tak tahu daripada orang yang bagi. Ada je, dah 14 tahun. Bukan sebulan dua. Bukan saya nak bangga ni, tapi saya nak sebut. Bila kita banyak memberi untuk agama Allah, Allah bagi lebih hebat daripada itu. Yang kita tak jangka-jangka dalam hidup. Sebab saya yakin dengan janji Allah. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, in tansurullah yansurkum. Kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Allah janji demikian. Wajib aku akan balas. Dalam beberapa ayat, banyak ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Uskuruni azkurkum. Allah sebut demikian. Kamu zikir pada aku yang akan zikir pada kamu. Cara Allah balas. Allah akan balas terus. Ud'uni astajib lakum. Allah sebut demikian. Kamu doa aja, aku akan berkenan doa kamu. Antaranya Allah Subhanahu Wa Taala sebut, in tansurullah yansurukum. Bila kamu tolong agama Allah, Allah balas balik pada diri kamu. Jadi saya nak sebutnya, dalam hidup kita ni, bila kita ni belajar untuk melembutkan hati kita. Cara macam mana? Sedekah. Bagi je, bagi. Kita tak jangka langsung dalam hidup kita pemberian yang Allah bagi dalam hidup kita ini sendiri. Selain daripada selawat yang kita selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tolong dan sebagainya. Demikian juga dalam hidup kita ni, sedekah dan tahajud malam. Kenapa tahajud malam? Kalau kita tanya, kenapa tahajud malam? Kerana tahajud malam, sunat duha yang kita buat ini, dia menguatkan jiwa kita. Kekuatan mukmin ni bukan kekuatan dengan harta benda. Kekuatan kita ni bukan kekuatan dengan yang ni. Kuatnya kita dengan bangun tahajud. Bangun tahajud ni menjadikan kekuatan dalam kehidupan kita ini sendiri. Kerana kita ni seringkali dipelekeh, seringkali dihina. Tapi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik sahabat-sahabat? Berehatlah dengan tahajud. Berehat dengan tahajud. Bila orang lekehkan Rasulullah, orang hina Rasulullah, yang lekehkan Rasulullah tu bukan orang lain, pak saudara dia sendiri. Abu Lahab, pak saudara Rasulullah. Waris-waris, ni orang yang dekat dengan Rasulullah. Tapi Rasulullah kuat dengan apa dia? Bangun malam. Tahajud. Fatahajjat bihi nafilatul lak. Asa, ni Allah cerita demikian. Bila kamu bangun tahajud tu, akan menguatkan diri kamu. Itu cara demikian. Dan beberapa lain yang lagi dah. Saya tak sempat nak sebut habis. Tapi nak sebut kejaran yang pertama di atas dunia ni untuk dapat syurga ni, yang pertama hati mesti bersih. Saya sebut tadi. Yang kedua, ilmu biar meningkat. Biar menambah. Dalam hidup kita ni, siapa yang nak dapat syurga, nak dapat taman-taman syurga ni, dalam hidup dia, menambahkan ilmu. Bukan menambahkan harta, tambah ilmu. Belajar dan belajar. Belajar ni sampai bila? Sampai kita jadi orang alim. Janganlah kita belajar ni sampai kita sekadar statik je, jangan. Saya harap bila ayah-ayah dan ibu-ibu belajar ni, sampai kita boleh mengajar orang lain. Maksudnya, biar kita ni sentiasa menambah ilmu. Macam Imam Syafi'i, macam para alim ulama, Ibrahim Adham, daripada ketua perompak, boleh menjadi wali Allah. Kenapa kita ni, jak muda sampai tua, sama je. Kat tiang tu tak bergerak-gerak. Kita jadi demikian. Janganlah begitu. Kita belajar ni, biar menambah, meningkat. Di dunia ni lagi kita nampak dah. Sampai satu ketika, orang menumpang ilmu daripada kita. Saya harap ayah-ayah, ibu-ibu ni menjadi wali-wali Allah. Dia jadi demikian. Sampai kita ni, sejak dulu lagi kan kita belajar. Dah 10 tahun, dah 20 tahun dah belajar. Biarlah kita ni naik sikit. Macam mana kita naik tadi? Bila kita belajar dan kita beramal dengan ilmu yang kita belajar. Jangan kita mendengar aja, sekadar mendengar aja. Meningkatlah sikit pada diri kita. Sampai peringkat kita ni jadi wali Allah. Cuma wali ni jangan pula dakwa diri dia jadi wali.
Kerana kalau siapa yang dakwa dia jadi wali, dia bukan wali, dia wa'la dia panggil. Kerana wali ni dia pun tak tahu dia ni wali. Ni kaedah dia demikian. Boleh tak kita jadi wali? Boleh. Memang kita ada lagi peluang untuk jadi wali Allah. Kerana ni dipanggil kesan kelebihan yang diberi pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sebut dalam hadis kursi, man adza li waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa-siapa yang buat khianat pada wali-wali aku, Allah sebut aku sendiri isytihar perang dengan dia. Jangan buat khianat pada wali-wali Allah. Maknanya jangan buat zalim pada wali-wali orang yang dikasihi di sisi Allah. Macam mana kita nak dikasihi di sisi Allah? Menjadi ulama-ulama. Kita naik lagi kedudukan kita. Jangan kita kata saya ni tak boleh dah jadi ulama ustaz. Kenapa? Saya tak belajar Al-Zahar pun. Saya tak belajar di sekolah agama pun. Tak, bukan. Boleh naik. Allah jadikan naik kedudukan di kalangan kita. Cuba tengok dulu. Saya buat contoh Dr. Farid Rawi kan. Daripada India. Maknanya daripada Tamil, orang India. Dia sebut kan sejarah hidup dia. Sekarang jadi profesor dah. Nak sebutnya Allah naikkan kedudukan dia. Kalau dia daripada kafir boleh jadi sampai peringkat jadi sebaik-baik Muslim, sealim, kita boleh tumpang dengan dia. Kita kenapa tak boleh lebih daripada itu? Ramai kan Anwar Singh, siapa lagi? Ridwan T, siapa lagi? Dalam narai nama-nama orang yang Allah bagi pada diri dia, daripada kekufuran menjadi kebaikan yang tinggi darjat dia. Kenapa kita tak boleh demikian? Ini contoh-contoh yang kita kena faham. Kita ni lahir daripada keluarga Muslim, daripada keturunan yang baik dalam hidup kita. Kenapa kita tak boleh naikkan lagi darjat kita setinggi wali Allah dalam hidup kita? Sebab kita tak beramal kan? Kita belajar, kita tak nak menambahkan ilmu. Kita belajar, kita tak meningkatkan lagi ilmu kita. Tingkatkan dalam diri kita ni, kerana Allah angkat darjat kita. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat kedudukan orang yang beriman di kalangan kamu, dan Allah angkatkan lagi ilmu-ilmu kamu tu beberapa darjat yang tinggi di sisi Allah. Ini kesan daripada kita belajar. Kemudian yang keempat kan? Yang ketiga baru. Yang pertama saya sebut bersihnya hati. Yang kedua, ilmu biar bermanfaat. Yang ketiga, dalam hidup kita, harta kita biar diberkati. Harta kita ni biar jadi berkat. Dalam hidup kita ni, kita bukan nak kepada rumah yang besar, tapi kita nak rumah yang diberkati. Kita bukan nak makanan yang sedap, banyak, tapi kita nak makanan yang berkat. Enggak tak? Dalam beri kita. Satu, bila kita baca doa, kita baca doa, Allahumma barik lana. Ya Allah, tolong berkatkanlah. Makan banyak tapi tak berkat, untuk apa? Harta benda banyak tapi daripada sumber yang tak berkat, buat apa? Harta benda banyak tapi rasuah, tak berkat langsung. Kita bukan nak rumah besar. Rumah besar buat apa? Tapi kalau penuh dengan hantu raya dalam rumah kita. Kita bukan nak kereta mewah, tapi kita nak kereta yang diberkati. Kereta besar pun ada driver lagi, duduk belakang lagi, tapi masam je dalam kereta. Tak ada manfaat langsung. Lebih baiklah kereta kancil, anak 16 orang dalam kereta ni. Sibuk melambai orang tepi jalan. Mak ayah senyum je, relax je. Atas dashboard pun ada lagi anak dia. Nak sebutnya gambaran bagaimana bahagianya hidup, berkatnya hidup ini. Berkat kan? Kan pagi-pagi kan kita baca dalam doa kunut kita, wa barik lana fi ma a'tait. Ya Allah, tolong berkatlah setiap apa yang kamu kurniakan dalam hidup ini. Kita bukan nak pasangan hidup yang cantik, yang handsome, yang figura yang hebat. Bukan kita nak yang tu. Kita nak pasangan hidup yang diberkati. Dapat suami yang handsome, tegak, badan sado, tapi mayang pun tidak. Apa benda demikian? Dapat isteri yang cantik, tapi tutup aurat pun tidak. Untuk apa macam tu? Dalam hidup kita. Tak ada langsung nilai dipanggil. Dalam hidup kita. Sebab tu bila orang kahwin, kita pergi sebut daripada dia, Barakallahu lakuma.
keberkatan Allah bagi kamu berdua. Wa barak alaikuma, biar saling memberkati di antara satu sama lain. Wa jama'a bainakuma fil khair. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kamu berdua ini dalam kebaikan sepanjang masa. Dan kita sebut demikian kan. Orang Melayu dapat pada Mahir Zain, dia buat lagu kan. Nak sebut je, orang Melayu kita pergi, moga bahagiakan nak cucu. Sampai cicit cerai berai. Kenapa? Nak sebutnya kitanya tak tahu nilai. Biar hidup ni nak biar berkat. Berkat ni apa? Kita tanya lagi, Ustaz, berkat ni apa? Sesuatu yang sikit tapi dirasakan banyak. Sesuatu yang sempit tetapi dirasakan luas. Sesuatu yang sukar tapi dirasakan senang. Itu tanda berkat. Ini berkat. Saya buat contoh Ramadan. Ramadan kan kita sebut. Ramadan ni Al-Mubarak, yang penuh dengan keberkatan. Yang diberkati. Kenapa Ramadan Al-Mubarak? Kita masuk bulan Ramadan kan. Sekejap je kita rasa. Rasa sekejap je. Sampai 26, 27 tu, nitis dah air mata kita. Malam-malam kita tu rasa macam tak selesa je nak berakhir Ramadan. Tanda berkat. Ramadan itu diberkati. Berkat. Sahur. Contoh yang mudah. Sahur Rasulullah kata, tasahharu walau bitamratin fa innaha barakah. Sahurlah walaupun dengan sebiji kurma. Kerana di sana ada penuh keberkatan dengan sebiji kurma tadi. Padahal kita makan sebiji kurma je, boleh bertahan sampai maghrib. Cuba kita makan sebiji kurma juga lepas pada waktu sahur. Tengah hari itu getar tangan-tangan. Menggetar badan kita. Tengok berkatnya walaupun sebiji kurma. Ini nak gambarkan hidup ni mengejar keberkatan untuk mendapatkan syurga. Mesti berkat. Macam mana nak suruh berkat? Jangan buat maksiat. Jangan buat maksiat. Siapa yang buat maksiat je, hilang terus berkat. Buat je maksiat. Kita buat rumahan. Kita dah beli dah rumah. Panggil dah orang masjid, orang surau datang. Semayang hajat kat rumah kita. Habis je mereka balik, kita baru masuk piano dalam rumah kita. Kita baru masuk yang disebut dengan gitar, alat-alat muzik dalam rumah tangga. Hilang terus berkat. Tadi dah berkat dah. Tapi bila kita buat maksiat, tertarik terus berkatan. Naik atas kereta, elok dah. Naik itu, subhanallazi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dah berkat dah kereta itu. Lepas tu, pasang lagu Radio Era, macam contoh. Pasang muzik-muzik terus. Kita pun mula joget. Buat rancangan TikTok pula. Konten TikTok pula. Dalam kereta kita. Hilang terus berkat. Na'udzubillah min dzalik. Berkat ni akan hilang bila buat maksiat. Jangan buat maksiat dalam hidup. Kerja. Sehari suntuk kerja. Daripada pagi sampai petang. Balik malam sampai ke rumah. Tapi semayang pun tidak. Tak berkat langsung harta benda tersebut. Hilang terus keberkatan. Jangan buat maksiat. Kalau mana buat maksiat, hilang keberkatan. 4 kan? Ketiga baru. Yang kelima, mengejar keampunan Allah. Kejarlah keampunan Allah dalam hidup ini. Nak dapatkan syurga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Berlari kalian dalam meminta ampun pada Allah. Setiap peluang yang ada direbut untuk meminta ampun. Dalam hidup kita. Ni kan kita duduk majlis macam ni. Habis je majlis, angkat tangan baca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Habis dosa-dosa kita sebelum daripada ini. Mengejar keampunan Allah. Setiap ruang dan sudut yang kita ada, peluang yang kita dapati, mulut kita jangan terhenti sebut Rabbighfirli. Ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah. Nitih air mata kita. Sebut demikian. Kerana saat mustajabnya doa ini sentiasa ada dalam hidup kita. Saat mana kita ni diberi peluang, apa saja pun hidup kita, minta ampun. Minta ampun. Pohon keampunan. Kerana apa dia? Allah kata, kamu berlari minta ampun ni. Kerana kullu bani Adam khata'. Saya anak Adam ni mesti buat salah. Ada je yang kita buat salah. Kan saya sebut tadi, tak salah yang zahir, salah yang batin. Kita buat. Kalaupun kita tak buat yang zahir, mencuri tak, menipu tak, zina tak, dan sebagainya.
Zahir kita tak buat, tapi batin kita buat. Itu dosa yang kita lakukan dalam hidup kita. Lalu dosa ini boleh dibersihkan dengan apa? Keampunan Allah. Tak adalah nikmat yang paling nikmat dalam hidup ini untuk mendapatkan syurga Allah bila Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Walaupun sebanyak buih di lautan. Walau kadzabadil bahr, disebut dalam hadis Rasulullah, walaupun sebanyak buih di lautan. Mana ada peluang keampunan Allah buat? Sebab tu orang kita bila tahu boleh pergi buat umrah, dia nak pergi buat umrah. Kenapa? Kerana kita nak peluang untuk diampunkan dosa. Untuk cara demikian dalam hidup kita. Segala sudut yang kita ada buat untuk minta ampun pada Allah. Dan akhir sekali, mengejar husnul khatimah dalam kehidupan. Kejar memastikan diri kita ini, pastikan waktu mana kita mati nanti, biar kita dapat husnul khatimah. Tu kena mulakan sekarang. Jangan tunggu dekat nak mati baru kita nak baiki diri. Nak dapatkan husnul khatimah ni, parahan sekian baca kitab yang saya karang. Pada pagi ni saya tak nampaklah saya boleh sebut. Saya tengok jemaah dah betulkan tulang belakang 8 kali dah saya kira. Yang panjangnya ustaz pagi ni dah datang lewat. Nak sebutnya demikian. Saya karang kitab macam mana nak jadikan kematian kita husnul khatimah. Ini di antara kitab yang sikit je, pendek je. Saya susun balik dalam kitab ini. Kalau ada ustaz-ustaz ataupun ustazah yang ada pagi ni, kalian boleh buat kuliah. Dalam kuliah untuk memastikan diri kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Sekarang mesti dicorakkan diri kita, membentuk diri kita awal-awal. Dalam ni ada doa saya susun. Dan sebelum daripada kitab ini, saya karang kitab ni, persiapan menjelang kematian. Bila kita nak mati itu, kita nak buat apa dia? Amalan-amalan yang perlu kita lakukan. Saya susun dah elok-elok. Pagi ni tak sempat lah saya nak terangkan betul-betul, memperincikan demikian. Tapi madailah kalau saya boleh buat satu gambaran dalam perjalanan hidup kita ini yang perlu kita lakukan pada diri kita agar kita mendapat kejayaan di sana nanti, insya-Allah. Mudah-mudahan pagi ni semua yang hadir ni di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pilih kita untuk bersama dalam syurga nanti, dan kita bertekad kalau ada seorang di kalangan kita yang terhumban ke dalam neraka Allah, kita tarik mereka untuk berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala sama kita, insya-Allah. Terima kasihlah di atas kesempatan pagi ini, dan mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Mari kita sama-sama baca doalah untuk Allah berkati amalan-amalan kita ni. Sebelum kita baca doa tu, saya suka nak sebut lah kitab-kitab yang saya karang ni, termasuk berapa buah lagi kitab. Dan saya karang kitab ni kerana saya bangunkan ma'had tahfiz di belakang saya. Ada 6 buah sekolah tahfiz yang saya sedang bangunkan. Semuanya di negeri yang berbeza-beza. Di Pahang, di Kelantan, kemudian di Shah Alam, kemudian saya bangunkan di Kuala Terengganu. Apabila ada seorang hamba Allah, dia wakafkan tanah pada saya seluas tanah dia 8,5 ekar. Dia bagi pada saya untuk bangunkan sekolah. Sekarang saya buat masjid terlebih dahulu di tempat tersebut. Kemudian saya cari dana-dana, daripada dana-dana macam ni lah, untuk saya menggerakkan sekolah tahfiz saya ni. Dah 14 tahun dah, tahun-tahun ini. Dan pelajar-pelajar yang menghafal Quran tersebut berbeza-beza latar belakang mereka. Alhamdulillah ada anak yatim. Yang paling cepat menghafal Quran, seorang anak yatim lelaki. Dia menghafal selama 3 bulan 30 juzuk Al-Quran. 3 bulan je. Bulan yang pertama 9 juzuk, bulan kedua 21 juzuk, bulan ketiga habis 30 juzuk. Laju dia menghafal. Dan kita tanya ayat bawah, ayat atas, semua dia boleh jawab. Boleh jawab. Anak 3 bulan 30 juzuk. Kita 30 tahun inna ataina lagi. Kita tak tambah-tambah. Orang tanya kenapa? Benar ustaz, benar. Saya ni benar. Kenapa benar? Makan semut banyak sangat dulu. Alasan dia bukannya makan semut je ustaz, dengan kengga-kengga pun saya makan. Sebutnya kita ni demikian. Alhamdulillah, saya tolong sama di Selatan Thailand. Dan Selatan Thailand tu pelajar-pelajar asalnya anak yatim piatu 22 orang je. Sekarang ada 600 lebih pelajar yang menghafal Quran. Tiap-tiap bulan itulah saya sebut, ada lebih kurang 30,000, 40,000 ringgit sebulan saya hantar dana pada mereka. Macam mana cara saya buat? Saya suruh mereka bela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu. Madu tu mereka letak depan mereka, mereka bangun tahajud malam-malam. Madu tu adalah kat belakang nanti. Madu tersebut, madu pelajar-pelajar daripada Thailand tersebut,
saya gunakan untuk perubatan Islam. Ibu-ibu kalau nak rasa nikmatnya air dalam syurga Allah, ambil je madu. Madu mana-mana pun sama je. Rasulullah sebut. Rasulullah kata, kalau kamu nak rasa nikmat air dalam syurga Allah, kamu minumlah air madu yang disejukkan. Rasulullah sebut demikian. Madu tu zaman dulu dia masuk dalam uncang kulit begitu, dia tanam dalam tanah untuk jadi sejukkan air tersebut. Zaman-zaman Rasulullah dahulu. Zaman kita ni ambil je kacau dengan air suam, letak dalam peti ais. Letak dalam peti ais, kemudian dah sejuk dah, hidang pada keluarga kita. Minum air tersebut. Nikmat Allah sajalah yang tahu. Sedapnya air ni yang demikian. Bila nak berbuka puasa, cuba amalkan demikian. Ini pun kita akan rasa nikmat. Kita dimomokkan dengan air Nescafe, air Milo, air teh dan sebagainya. Kita tak pernah didedahkan dengan air madu. Air madu. Padahal Rasulullah kata, alaikum bil asal. Biasakan hidup kamu dengan makan madu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar demikian pada diri kitanya, dalam keadaan kita sentiasa hidup dalam keadaan demikian, makan makanan-makanan yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya salah satunya safran sama juga. Madu pun sama juga pada diri kita ni. Ini antara amalan yang baik untuk diri kita. Safran tu saya dapatkan daripada Iran. Ada kat belakang juga safran ini sendiri. Kemudian dalam masa yang sama juga tuan-tuan para hadirin sekian, ambil je safran tu, masukkan dalam air, letakkan, biar rendamkan dia sekejap je, berubah air tu menjadi warna kekuning-kuningan, warna emas. Kemudian minum. Orang yang kena kanser, orang yang biasanya yang disebut dengan orang yang kena asma dan sebagainya, sesuai dah untuk demikian. Luka-luka dekat dalam, ni amalan-amalan yang baik untuk kita lakukan. Adalah kat belakang nanti, orang sekian. Kemudian kalau tak boleh juga yang lain tu, ambil je yang disebut dengan pamphlet yang ada tu kan. Pamphlet yang ada tu, pamphlet tu tak kena bayar apa-apa pun. Ambil je. Kemudian bawa balik ke rumah masing-masing. Ada nombor akaun sekolah saya. Pergi ke mana-mana bank, berdiri depan mission bank tu, semayang sunat istiqarah dulu. Nak impak ke tak impak, nak derma ke tak derma. Mudah-mudahan Allah jadikan daripada demikian pahala kita berpanjangan. Untuk terutama bagi sekolah saya tu lah. Saya niat untuk arwah ayah, arwah mak dan bakal-bakal arwah kita lah. Bakal-bakal arwah ni niat awal-awal pada kita demikian. Untuk bekalan kita di sana nanti insyaAllah. Mari kita baca doa lah. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.